So saya minta izin rekod dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati TDPP sekarang ini, Azila selaku penyelaras akreditasi dan juga artikulasi ATK, dan sahabat saya Omar. Ya, berempat je lah Kita berempat. So tujuan sebenarnya kita buat perjumpaan ni sebenarnya nak bagi solution lah sebab saya dapati ada beberapa silap faham lah berkaitan dengan EDE, EHE dan juga pengecualian khusus dan juga pengecualian kredit. So ada beberapa isu lah berbangkit. So tujuan taklimat ni sebenarnya saya nak ringkaskan saja untuk kita tengok mana yang kurang faham lah. Okay, kalau PK semua maklum, masa awal-awal masa MAH dulu masa minggu haluan siswa, kita ada satu slot. Maknanya JK akreditasi dan juga artikulasi ada satu slot di MHS untuk kita terangkan tata cara ni. So tata cara ni kita dah murnikan dan kita dah bentang di JKA. Sebenarnya kita buat dua versi, satu versi pelajar dan juga satu versi PAK. Sebab sebelum ni kita ada buat satu versi saja, tapi bila kita buat macam ni, ada PAK yang tak ambil berat berkenaan proses ni, dia just forward saja pada student. So kita dapat ratusan lah request untuk access database yang sepatutnya PAK saja yang perlu access, tapi pelajar pula yang mohon untuk access, sedangkan itu tanggungjawab PAK lah. Jadi kita pecahkan kepada dua edisi ni untuk memudahkan proses artikulasi lah, sebab kita sebenarnya JK ni dia membantu pejabat akademik lah dari segi menyelaras proses artikulasi. Kalau tidak sebelum ni kita tak ada data center dan prosesnya agak isolate, dia mengikut jabatan masing-masing. So kita dah selaraskan everything given daripada borang sampailah dari segi pengumpulan borang permohonan kita dah selaraskan. Even dari segi database untuk pengecualian kredit, history sebelum ni, bank syllabus semua kita dah bangunkan, dah centralized. So saya rasa proses ni dah lebih mudah lah. So pelajar dan PAK boleh tengok step by step macam mana, dan setiap nota ni kita rangkakan dia punya timeline dan juga dia punya nota. Ni semua ada link lah untuk PAK dan juga pelajar, dia boleh lihat kat sini. Cuma pada semester ni kita membantu pejabat akademik, tapi bermula semester depan nanti kita akan murnikan sedikit catatan alih ni. Kita akan letakkan di mana proses ni berakhir, access daripada JK, dan selepas ni semua urusannya bersama dengan pejabat akademik lah. Nanti kita akan murni. Semua yang ni semester ni memang kita akan access sebab masa tu Puan L pun baru dan ada dari segi pengurusan lah kita nak memudahkan. So JK ni membantu pejabat akademik. Nanti bermula semester depan kita akan nampak satu portion lah dekat mana urusan ni akan PAK dan pelajar perlu berurusan dengan pejabat akademik setelah selesai proses semakan . Okey, kalau lihat semester ni kita tak ramai PAK, hanya ada 8 orang. Dan kebanyakannya daripada ex-diploma PPD. Jadi proses pengecualian kredit ni, selain daripada PPD, kita akan buat mengikut takwim yang telah disediakan. Untuk PPD, saya
akan bawa satu paperwork lah pada 24 hari bulan ni. Ini berikutan dengan hasrat universiti untuk dapatkan 50% pencalonan kredit. Jadi setakat ni kalau tengok daripada status kita hanya dalam 30% lebih lah. Jadi CAD minta kita gerak awal dan buat satu paper khas untuk kita tangguhkan dulu proses pencalonan kredit dan kita bawa kepada SEM hadapan. Jadi bagi kursus-kursus yang kita boleh murnikan, kita akan buat pemurnian dan maknanya universiti nak lihat ada progress lah. So maknanya SEM ni kita dapat untuk 5 program ni ada beberapa peningkatan persen dari segi punya kursus dan selepas pemurnian ni dia akan melibatkan PPD dan juga FTK. So insyaAllah kita target akan ada program mostly lah, kita harapkan most of the program akan dapat menyediakan 50% pencalonan kredit selaras dengan hasrat universiti untuk adakan fast track lah, especially untuk ex diploma UTSM. Cuma saya dah maklumkan kepada ketua program dan juga ketua jabatan lah, untuk ex diploma PPD ni ketua program kena menyediakan satu pelan pengajian khas. Sebab kita maklum bila dia dapat pencalonan kredit ni, dia akan banyak kursus-kursus yang dia tak perlu ambil. Jadi saya rasa cuma ada beberapa, saya rasa awam tak ada pelan pengajian. Sebenarnya perlu ada walaupun dia tak ada pemurnian, tapi sebenarnya ketua program kena sediakan pelan pengajian. Contoh nanti SEM depan, mana kursus-kursus yang kita rasa kita dah plan pelajar ni insya-Allah akan dapat pencalonan kredit dengan grade dia yang mencapai syarat. So kita dah tahu dia tak akan ambil, dia tak perlu ambil. Kalau dia ambil pun nanti dia kena drop. So better kita excludekan dulu kursus-kursus ni dan kita sediakan dia satu pelan pengajian yang baru. So kita dah boleh excludekan kursus-kursus ni dan kita sediakan. Jadi pelajar dah follow pelan pengajian yang baru lah dengan mengambil kira pencalonan kredit. Tapi kalau contoh macam BNC tak ada lagi, nanti mungkin boleh bincang dengan ketua program lah. Untuk ketua program tak maklum benda tu? Sebab kita dah maklumkan lah, cuma kata dia kata tak ada pelan pengajian. Saya rasa macam pelik lah sebab ada pelan pengajian tu dia ada program yang yang mungkin dia salah faham lah. Saya rasa ketua program salah faham. Nanti saya boleh ingatkan balik lah ketua program. Dia sebenarnya kena pelan pengajian. Jadi bila kita dah ada pelan pengajian khas, jadual waktu dah boleh compensate dah. Dah boleh plan. So maknanya kalau ikut normal kursus ni tak ditawarkan, tapi disebabkan ada intake diploma yang dia punya kredit kurang, so dia boleh top up dengan kursus-kursus lain. So maknanya ada keperluan lah untuk kita tawarkan kursus tersebut pada semester tu. Betul kan? Kalau tak nanti rugi pelajar ni, dia tak boleh. Patutnya dengan pencalonan kredit ni dia boleh jimat satu semester for example. Tapi kalau kita tak susun jadual dia dengan baik, at the end dia end up dengan pelajar yang macam matrik lah, dia habis juga sama lambat. Sepatutnya dia boleh habis awal. Tapi tak apa, nanti kalau ada program, tak silap saya BNC dengan apa lagi lah yang tak ada pelan pengajian? Yang ikut saya ada, BNC ni dia tak ada buat pemurnian syllabus subjek. Jadi dari segi struktur tu katanya samalah. Tapi kalau tak silap saya ada dibagi pelan pengajian, cuma saya tak check lah sama ada sama ataupun tak dengan yang original. Sebab kalau sama dengan pelan pengajian, tapi kalau pelajar ni dah dapat pencalonan kredit, sepatutnya dia perlu berbeza lah. Ada kursus yang pada tahun-tahun senior tu dia akan tarik lah, dia akan tarik. Dia akan tarik lah. Sebab info ni dah sampai kepada KP, maksudnya KP dah aware lah tentang kena buat special pengajian kan, macam yang kita dah yang PAK dapat yang baru tu, itu daripada KP lah sebenarnya. Cumanya yang BNC je lain sikit sebab dia tak melibatkan pemurnian silibus itu je. Betul. Cuma walaupun tak ada pemurnian silibus, tapi
pelan pengajian khas tu perlu untuk pelajar lah. Tengoklah balik. Jadi nanti apa tu, jadual waktu untuk jawatan awam dah boleh alert. So untuk intake diploma yang ni dia akan ada subjek-subjek tambahan mungkin yang dia perlu offer. Sebab kalau tengok satu batch ni kan, contoh macam Kak Su punya student 20 orang kan? 19. 19 Ini 19 orang tapi dia hantar ni 20 ni, ada orang yang hantar terdahulu. Yang sama kot, duplicate. Kalau 19 tu dah boleh wujud satu kursus, satu kelas tu minimum kan kelas pelajar 15 orang. So kalau 20 ni dia dapat punya kredit lebih kurang sama. So mungkin nanti ada kursus yang boleh dia tawarkan lah, yang berbeza sikit dengan intake yang lain. Kalau sikit tu kita tak susah sikit lah, tapi kalau ramai grup macam ni, so ada keperluan pada saya lah. Ada keperluan untuk ada pelan pengajian khas. Macam Tuan Hasanah ni. Jadi Hasanah pun BNC ke? Sana BNC tapi dia intake yang selain PPD. Tapi Yang biru ni yang intake PPD sahaja. okey. Itu yang pertama berkenaan dengan percuma kredit. Saya rasa yang ni saya tak nak go through lah. Dari segi ni tata cara ni saya rasa dah diberi taklimat lah. So saya tak nak ulang balik perkara ni. Okay. So yang kedua berkenaan dengan borang lah. Borang. So kalau saya tak ingat berapa bulan itu yang kita dapat L maklumkan pada PAK tu berapa bulan? Ingat tak? Nazila? Minggu pertama tu kan. Okay, untuk makluman PAK, saya rasa ada yang keliru lah berkenaan dengan EDE dan juga EHE. So EHE ni pada dasarnya sebelum ni dia tak ada kredit, tapi pada tahun 2020 universiti telah award kredit lah. So jadi menyebabkan kita punya pelajar punya syarat bergraduan menjadi 142 daripada 140. Jadi kesannya bila ada kredit, so praktis kita sebelum ni, mana kohort sebelum ni, pelajar-pelajar kohort yang awal-awal ni, senior-senior dia orang ni, dia dengan muat band 3 ke atas, dia ada term pengecualian kredit lah untuk EHE. Tapi dengan adanya kredit, EHE ni berkredit, so dari segi MQA-nya tak layak lah ataupun tak dibenarkan dari segi peraturannya salah. So dia ada term baru, pengecualian khusus. Cuma pengecualian khusus ni dari segi rekod UTSM tak ada lagi borang tu. Tak wujud lagi sebab tak pernah berlaku lagi pengecualian khusus. So disebabkan isu EDE dan juga EHE ni wujudlah borang pengecualian khusus, dan cuma pengecualian khusus ni konsep dia dia tak boleh pindah kredit, dia perlu ganti kursus. Maknanya EHE, pelajar-pelajar yang mendapat band 3 ke atas, so dia layak, dia tak perlu ambil kursus EHE, tapi dia perlu ganti. So gantinya adalah EDE. Dan untuk ganti tu dia perlu isi borang ni. Cuma sebelum ni, kalau untuk makluman sini selingan untuk makluman PAK, sebenarnya di peringkat CAD sebelum ni dia minta kita offer khusus ganti ni ikut fakulti masing-masing. Tapi sebenarnya banyaklah boleh dikatakan semua fakulti bantah. So in the end dia work out dengan CLS, wujudlah khusus EDE ni. Cuma EDE ni pula dia disubkan pula kepada fakulti. Dia patah balik kat fakulti yang kena laksanakan. So konsep dia kalau susah nak faham, dia macam khusus moral dan juga pengajian Islam. Maknanya pelajar kena ambil salah satu. Itu sajalah. Dan pelajar kena isi kedua-dua borang ini kalau dia layak untuk dapat ambil EDE lah. Contoh pengecualian khusus ni wajib untuk semua intake diploma. Maknanya jika dia layak untuk pengecualian kredit, so dia perlu isi borang ni dan ikut takwim yang telah ditetapkan. Dan tambahan,
tambahan jika pelajar tu layak dapat pencurian EHE, so dia perlu isi satu lagi borang pencurian khusus untuk dia layak untuk dia ambil EDE lah. Ini sebagai dia punya, kita punya QMS lah, ada borang dia lah. Tapi kalau kita tengok borang ni lebih kurang sama je, cuma ubah tajuk. Tajuk je. Betul ada sikit lah. Cuma dia punya Balik ni. Balik. Yang tadi khusus. ya. Jadi Ini Hakim punya- online ni kredit khusus. Tengok Hakim pun confused. Yang Tak. baru tu dia 5 line. Akak Betul. Kak Su dah ni dah hafal dah tu. tulis tak, sebab dengan student confused siap tulis tu. Betul. Ni borang baru, ini Ya. borang lama, siap tulis macam tu. Kak Su dah betul dah. Saya yang salah. Selepas diperbetulkan. Ini khusus. Nah, ini pencurian khusus dan ni pencurian kredit khusus. Okay. So cuma isu dia diedarkan pada setelah kita buat taklimat. Jadi mengelirukan semua pihak lah, sebab bila kita dah buat taklimat tiba-tiba wujud borang baru, itu yang saya rasa semua PAK dia ni lah tersilap lah. PAK dapat maklum pasal borang ni pun pada minggu kedua kalau tak silap saya. Jadi percubaan ni kita sebenarnya minggu lepas kita ada buat ni lah macam counter lah, pertanyaan untuk kita solvekan, dan pihak jawatankuasa sebenarnya dah sort out lah, sebab kita dah kumpul minggu terakhir Khamis ni. Kalau ikut tata cara ni minggu terakhir lah untuk pelajar isi. Jadi since ada borang baru ni, so JK dah ada tugas tambahan lah untuk kita filterkan, tengok mana yang silap ke yang betul. Cuma di peringkat, rasa saya dah bincang dengan Cik Edi lah. Cuma Cik Edi kata kalau contoh selepas ni ada juga yang tersilap, nanti pejabat akademik akan proses juga. Walaupun dia tersilap borang lah. Tapi untuk semester ni tak apa. Kalau dia tersilap borang pun kita faham. Dia nak, kalau contoh borang tu dalam, contoh dia isi borang pencurian khusus, tapi dalam ni detail pencurian kredit. So pejabat akademik akan proses juga. Sebab ini pun kata orang tak apalah, buffer zone lah, buffer zone. So next semester kita akan murnikan dari segi taklimat untuk clearkan lagi perkara ni, walaupun harapnya dia sementara je lah. Kalau tak ni dia akan memeningkan lah. So saya harap ada apa-apa soalan tak? Saya rasa itu saja, sebab memang targetnya sekejap je ni. Untuk makluman 21 hari bulan ni, hari Khamis ni adalah tarikh akhir PAK yang kena submit. Maksudnya bukan student submit, sebenarnya dah habis lama dah. 2 minggu lepas kot. Lepas tu sekarang ni statusnya PAK semak dan submit. Semak submit. Macam itulah status sekarang lah sampai hari Khamis ni. Yang ni dalam apa? Tata cara ni kan? Sekarang kita dekat ni, hantar borang PPKK beserta salinan transkrip bawah ni yang telah disahkan ni. Azila, yang salinan transkrip tu student kena saya boleh ke? Hari tu saya ada tanya pejabat akademik siapa yang kena sign sebenarnya, dia pun tak tahu siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Itulah pula kan. Baik, sign apa? Silibus apa? Sign transkrip kena sahkan. Transkrip. Student saya semua suruh saya sign tau. Macam Saya sign je, tapi itulah takut lagi kan ada isu juga kan. so far setakat ni tak ada isu lah yang sign tu. So kita sign je lah kalau macam tu. Lepas tu, apa tu sekarang ni student saya yang bukan SDIP UTSM ada 2 orang. So sekarang ni macam saya just submit 2 je lah kan. Ya. Yang PDF-nya saya depan kan. Betul. Okay. Cuma yang EHE kena submit semua sekali. Semua yang EHE semua. Maksudnya SDIP dan juga yang bukan ni lah, yang bukan UTSM PPT dan semua. Ya. Okay. Dia pun cuma kredit saja yang kita tanggung untuk diploma. Tapi EHE, EDE ni
Calon khusus semua kena isi lah sebab dia ambil semester Bagi ni. yang layak kan, bagi yang layak. Ya, yang layak Ya, lah. yang layak. Begitu. Maknanya siapa yang tak layak tak perlulah kan. Ya. Cuma SEM ni kan JTK A dan JTK M sahaja. So JTK E tak perlu isi lah. Sem depan nanti baru ada. Kan Omar? Apa dia? SEM ni student tak ada ambil EDE kan? Tak ada. Sem depan. So sem depan lah submit kan? Kena submit sem ni juga? Sem ni juga kena submit kan? Pengecualian khusus hantar SEM ni, tapi nak Dia register orang punya subjeknya subjek SEM tu depan ambil bagi semester offer. depan. SEM depan boleh depan. offer. Boleh. Okay. Lepas tu bos nak tanya lah. Tadi ada seorang student aku lagi yang ni lah yang nak PK baru ni lah. Dia tanya juga tadi yang sebelum ni kan ada seorang siapa ni yang Azri tu dah minta tukar kursus kan, tangguh dan tukar kursus. Ni ada seorang lagi. Aku dah pening nak jawab pun dah malas lah. Aduh kata. Oh ni dah lain calon khusus ni. Ni student lain. Sekejap dia tulis apa Dia student India lah. Student India dia nak tukar daripada BNE tu kepada BNS. Tak tahu Tukar macam mana tiba-tiba dia tu. Satu fakulti tak apa lagi. Kalau satu fakulti tak apa lagi. PK saya sibuk nak pergi FCAP. Aduh. Itu trik tu, batu loncatan. Dia nak masuk dulu kan. Masuk dulu lepas tu baru minta. Ni student ni, dia minta BNS. BNS memang ada ditawarkan ke SEM ni? Tak ada kan? Tak ada. BNS tak ada. Tak ada. Sebab dia kata BNS ni first choice dia. Tapi memang tak ada. Sebab dia tak tahu kenapa dia masuk juga. Patut tunggu dulu semester depan kan. Minta sekali lagi. Dia nak cari tempat. Nak ambil tempat dulu kan. So, boleh ke bos? Nanti kita bincang di tepi lah. Yang ni Okay. Nanti aku contact kemudian lah. Itulah, ini pun student ni pun dia dah balik lah. Dia kata ada financial problem, dia balik rumah. Padahal ni kan SEM tengah jalan kan. Dah balik rumah lah. ada pula duit balik rumah. Tak tahu lah. Nanti bincang tepi yang tu. Okay, nanti aku contact balik kemudian. So kita settle yang ni dulu. Ada apa-apa soalan tak lagi? PK. Tak tanyalah ni yang pasal apa tu? Semakan yang PPUK, PPB ni macam mana? Okey. Dalam ni kan sepatutnya macam ini kan dalam daripada minggu ketiga sampai minggu kelima ni saya makan. Maksudnya ada khusus jabatan, khusus program, lepas tu ada khusus umum. So khusus umum ni sebenarnya saya dah buat satu Google Form lain ni untuk mana-mana pelajar yang nak mohon. Katalah dalam dia tengok dia punya transkrip dia, ada subjek yang dia rasa dia nak mohon untuk transfer, subjek PPUK dan pusat bahasa lah, contohnya macam subjek filosofi ke macam tu lah. Okay, so setakat ni untuk dalam rekod kita yang dapat transfer subjek PPUK dengan pusat bahasa ni PPD je, tapi selain daripada PPD setakat ni tak ada yang dapat lah. Tapi in case kalau pelajar tu nak juga mohon, itu yang kena isi form ni, sebab kita akan hantar permohonan tu kepada PPUK by fakulti. Maksudnya kita dah kumpulkan dekat sini, dekat yang permohonan ni, kita kumpul, lepas tu kita hantar ke PPUK ataupun pusat bahasa by dalam satu ni lah, by fakulti lah. Setakat ni tak ada orang isi lagi pun form ni. Ada surat kita akan hantar rasmi lah. Cuma kalau untuk PPD ni, subjek PPUK dan CLS ni kita dah tahulah yang mana boleh transfer. Yang selain daripada PPD saja yang dia kena mohon ikut Tak ni. related dengan akak punya speed. Kalau PPD akak dah ada dalam berasa makan tu kan, so tak perlulah. Okay. Yang baru je, yang tak ada dalam berasa makan, yang nak mohon baru isi form ni. Setakat ni tak ada orang isi lagi lah, so saya assume tak adalah permohonan maksudnya untuk ni, untuk PUK ni. Okey, yang lain ada? Dr. Rahim?
Puan L ke kalau ada nak tanya? Dr. Nasniza? Patut boleh buka yang status permohonan tadi tak? Okey. Assalamualaikum nak tanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau contohnya kan engineering lab 1, contoh 1 dia ada 2 subjek kan, satu dia dapat C minus, satu dia dapat B. Kita nak bagi ke tak? Nah, kalau dia dua-dua tu melepasi syarat minimum boleh. Boleh, kalau tak boleh eh? Kalau tak boleh. Contoh itu ada gabungan kan? Kalau dia Itu combine ada kan? gabungan. Satu dia macam dapat C minus, satu dia dapat B plus kot. Tapi engineering lab 1 lah. Tak boleh. Okey, sebab engineering lab 1 dekat pusat diploma kan dia masuk dalam subjek yang 2018 tu. Tu tak boleh tak Masuk dalam subjek dia bukan yang silibus 2020 baru dia orang start asingkan. Yang before ni dia memang dia masukkan dalam subjek. So dalam subjek tu lah dia dapat kurang macam tu. Rasa teknikal sangat tu. Sebab kalau yang tu kita kena lihat dia punya macam mana kita nak justify yang dia punya markah lab tu tinggi. Macam tu lah. Unless kalau dia ada contoh lab tu dia embedded dengan kursus lain. Dia embedded. And then kalau dia boleh tunjukkan markah lab ni tu setara dengan C+ ke atas, mungkin boleh lah. Tapi saya rasa risky lah benda tu. Okey. Right. Okey, terima kasih. Itu je. Sebab nanti susah nak buat pembuktian kalau ada apa-apa audit kan. Okey, untuk yang status permohonan ni saya akan update lah dari masa ke semasa. Cumanya macam contoh untuk pemeculan kredit kan PPD kita tanggung. Jadi macam kalau ada yang dah hantar, macam contoh Kak Su kan dah hantar, saya minta pejabat akademik hold dululah proses dia. Sebab kita tak nak nanti pelajar keliru, nanti PPD yang katalah yang BSc ni dah proses, dah masuk sistem, nanti kawan dia belum lagi. So kita simpan dululah permohonan akad ni yang untuk sudah akad ni untuk pemeculan kredit. Okay. Dan yang lain-lain ni pun saya akan data ni saya ambil daripada yang PAK submit. Maksudnya kalau tengok dekat dalam tata cara ni yang penghantaran PPKK yang PAK ni. Okay. Yang bawah ni. Penghantaran PPKK, PAK. Okay. So, yang untuk pengecualian kursus, saya tengok ada juga yang, yang ni. Saya takut ada PAK keliru yang daripada PPD, takut dia orang tak submit pemeculan kredit, pemeculan kursus pun tak submit juga. Itu yang saya risau. Tapi saya dah message personally dah PAK yang terlibat lah. Cuma setakat ni belum lagi ada submission. Cuma alhamdulillah tak ramai ni. Kalau ramai pening enggak ni. Sem depan lah akan bakal. So harap sem depan kita boleh sort out lah. Tak ada jadi isu macam ni lah. Sebab sem ni isu pemeculan khusus tiba-tiba muncul dan juga isu PPD lah. So dia ada banyak information dekat situ lah yang tiba-tiba datang pop up. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak, kita boleh tamatkan dulu lah sesi ni. Tapi kalau ada apa-apa isu berbangkit selepas ni, boleh contact directly kepada saya ataupun pada Dr. Azila lah. So, last round table. Kak Su, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa tak? Tak ada. Omar? Ya, okey. Yang lain tu kita bincang tepi, Omar. Okey, faham. Dr. Rahim? Tak ada, okey. Okey. Dr. Rahim kita?
Tak ada, okey. Okey, kalau tak ada, terima kasih kerana dapat luangkan masa lah luangkan masa yang pada hari ini, pada petang ni untuk kita selesaikan isu ni. So harapnya selepas ni kita just perbetulkanlah mana-mana yang tinggal-tinggal sikit saja ni untuk yang mana yang masih silap lagi. Tapi saya dah dapat permission lah daripada Cik Di kalau selepas minggu terakhir ni kalau ada kesilapan juga daripada pelajar yang salah sambil borang, kita akan protes juga lah. Tapi nanti kita akan tambah baik dari segi taklimat nantilah pada semester hadapan. Harapnya proses ni berjalan lancar lah. So saya rasa itu saja. Kita sudahi taklimat kita ataupun jumpa kita pada petang ni dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Buka ke tadi? Ya? Buka ke tadi? Tak apa, tutup. Buka dah, tutup. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih, bos. Tadi tak sempat nak buka tadi. Ada 4 orang Okay, thank you. Okay, terima kasih. Terima kasih.